personal branding ni kena faham betul-betul. Dia sebenarnya proses. Dia bukan benda yang kata orang apa, kahwin hari ni besok dapat anak. Dia bukan macam tu. Dia adalah satu proses yang panjang untuk sebenarnya memasarkan diri. Dia macam brand, kita kata brand produk lah. Kita nak pasarkan produk kita macam mana kan, kena ada nama, kena ada design. So personal branding pun macam tu juga. Jadi personal branding ni sebenarnya adalah proses untuk kita memasarkan diri dengan jenama kita sendiri. Jadi dia jadi complicated sebab manusia ni macam-macam. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri kan, aku ni nak dikenali sebagai apa? So itu soalan yang paling utama. Kita nak orang kenal kita ni sebagai apa? Jadi itu adalah titik permulaan untuk personal branding. Ada orang, oh saya nak dikenali sebagai seorang CEO, atau saya nak dikenali sebagai seorang yang memang bijak, berhemah dan sebagainya. Tapi perkataan-perkataan macam tu sebenarnya jadi susah sebab susah kita nak cerita dengan orang. Jadi kena tahu dulu, first kali ni benda pertama adalah kita nak jadi apa sebenarnya? Kita nak orang kenali kita sebagai apa? So, saya lagi suka bagi contoh diri saya. Dalam Facebook, saya nak dikenali sebagai seorang coach, sebagai seorang yang boleh membantu orang lain. Jadi itu yang kita buat dekat Facebook. Tapi dari segi kerja, kita jadi lain. Kita ni staff dalam company. Jadi kita nak jadi manager yang bagus. Kena ada performance lah dari segi kerja. Dan kenalah respect bos kita dan sebagainya. Jadi personal branding ni sebenarnya bukannya satu. Dia tengok kita ni di tempat kerja nak macam mana, kita ni di social media nak macam mana. Sebab situasi dia lain. Kalau dulu semua offline, jadi senang jumpa orang, salam, senyum apa semua tu okey. Bagi business card, pakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang kemas, okey. Tapi dekat social media orang tak nampak benda tu. Di social media orang nampak tulisan kita, gambar kita. Jadi untuk personal branding di social media ni dia kena bina. Dia kena bina dari segi pakaian, dari segi konten, dari segi cara kita jawab komen dan sebagainya. So dia kena tengok sebenarnya kita punya personal branding ni, dia sebenarnya adalah proses yang panjang untuk kita jenamakan diri kita sebagai apa. Itu asas. Jadi kena faham itu dulu. Itu bermakna personal branding ni macam menjual diri? Ya, sebenarnya menjual diri. Kalau kita ikut sekarang ni, ramai orang sekarang ni MCO kan. Rakaman ni kita buat masa MCO, ramai dah hilang kerja. Jadi kenapa tak boleh dapat kerja lagi? Ramai yang cakap sebenarnya kerja tak ada dan sebagainya. Saya tak percaya. Because kita dalam industri, sehari-hari kita dapat memang tawaran kerja kosong banyak. Company ada kerja kosong. Cuma bila kita nak mohon, macam mana kita mohon? Resume pun dah ke laut. Macam mana? Kan datang interview tak pakai jaket, datang interview nak pakai biasa. Lagi parah nak pakai jeans dengan t-shirt. Dia macam mana? Dia tak boleh. So kita punya branding ni apa? So kita sebenarnya dalam contoh kalau kita ambil interview ni tadilah, kita sebenarnya proses menjual diri pada panel. Jadi macam mana kita bawa diri kita? Apa yang kita nak tonjolkan? Keyakinan macam mana, senyum macam mana, jawapan kita macam mana. Dan of course bila panel buka ada soalan lagi untuk saya. Itu pun satu masalah juga. Tak tahu nak tanya apa. Kan problem dia kan. Jadi sebenarnya personal branding ni kita, apa yang kita nak tonjolkan? Apa yang kita nak orang pandang kita sebagai apa? Sebagai seorang pakar industri, atau sebagai seorang manager yang ada experience, ataupun sebagai seorang pekerja yang setia. So itu kita kena fikir. So ini sebab tu kita kata dia proses. Sebab dalam proses ni orang akan jumpa kita, biasa kita fikir kita akan jumpa, hari ni nak jadi macam ni, tapi besok dah tukar. Sebab pengalaman kita datang hari-hari kan. So kita kena tengok sebenarnya kita nak brand diri kita ni sebagai apa. Personal branding ni untuk orang yang makan gaji, dia sebenarnya untuk bina credibility kita sendiri. Walaupun dia dispatch, tapi kalau credibility dia bagus, klien suka, customer suka, dan rating dia boleh naik. Sebab sekarang ni kan macam GrabFood, dia ada rating apa semua tu kan. Jadi benda tu sebenarnya boleh kita buat untuk diri kita. So personal branding ni tak kisah kita ni siapa pun sebenarnya. Kalau katakan kita makan gaji, jadi kita nak naikkan credibility kita. Apatah lagi kalau kita makan gaji ni dalam industri macam IT, industri human resource yang memerlukan kita bercakap untuk represent diri kita. Jadi sebenarnya kita nak bina credibility, itu yang penting. Dan credibility ni dalam dunia kerja adalah resume. Macam mana kita masukkan dalam resume? Ni tengok resume pun betul lah, resume tu satu muka, dua muka, tapi tengok konten tak ada. Kalau kita buat bisnes, dan of course benda tu untuk membina kepercayaan klien. Orang beli barang dengan kita kerana apa? Barang tu bagus, kita boleh percaya, servis bagus dan sebagainya. Jadi personal branding ni adalah proses itu. Untuk tengok kita di mana dan tujuan utamanya apa. So dia kena ada tujuan utama juga. So kenapa tiba-tiba nak kena bina personal branding? Tak boleh. Dia kena fikir betul-betul sebenarnya, kita nak bina personal branding ni untuk apa sebenarnya? Orang makan gaji, tujuan dia satu je, credibility.
Because dengan pengalaman, dengan kemahiran yang ada, credibility penting. Orang boleh tengok dan boleh contact kita untuk tawarkan kerja. Kan lagi bagus daripada kita yang cari kerja. Kan? Dia personal branding yang bagus ni sebenarnya dari segi makan gaji ni, recruitment agent actually cari kita. Bukan kita cari recruitment agent. Ataupun ada mana-mana HR manager company yang memang kenal kita dan dia tahu kita bagus, dia contact. Company ada kosong nak try. So benda tu kan bagus, dia buka peluang. So kalau dengan bisnes, of course bina kepercayaan pelanggan lah. Ada possibility yang tu kita tak nafikan. Ada orang memang sangat pandai bercakap dan presentation diri dia bagus. Pakai sentiasa kemas, kasut kulit pergi mana-mana kan. Tapi benda ni dia akan ambil masa. So dalam masa setahun, masa 2 tahun orang akan nampak personality tu kat situ. Sebab tu personal branding sebenarnya bina credibility ni untuk kita punya peribadi kita macam mana. Dia mesti relevant. Dia tak boleh kata, oh memang ada skill sikit-sikit. Bolehlah buat big data analytics. Sekarang ni popular kan big data analytics kan. Tapi guna Excel je. So macam mana? Kan? So lambat laun orang akan tahu kita punya tahap keseriusan tu betul ke tak betul. So dia macam tu. Kalau tanya saya rasa semua orang perlu bina personal branding. Because kita ni manusia ni ada kekuatan, kelemahan kita sendiri. Dan of course orang yang dah kerja setahun, 2 tahun, dia dah ada skill, dah ada kemahiran dia sendiri. Jadi benda-benda ni pada saya semua orang perlu bina supaya kita boleh bagi pilihan pada industri untuk yang makan gaji ni untuk pilih kita. Kenapa? So ini sebabnya ni adalah personal branding. Cara kita bercakap, cara kita bagi point kita, cara kita present diri kita. So benda ni adalah personal branding. Jadi kalau semua orang boleh belajar personal branding, semua orang boleh tahu macam mana nak brand diri dia, sangat mudah urusan sehari-hari. Especially yang melibatkan income lah, pendapatan, tambah keadaan sekarang ni kan. So boleh bayangkan seorang businessman lah katakan, dia baru nak start, katalah dia jual ayam, jual daging kan. Tapi because personal branding dia bagus, service klien dia bagus, orang akan beli ayam dari dia. Walaupun ramai lagi orang yang jual ayam. So personal branding tu dia macam tu. Dia sebenarnya penting untuk semua orang. Dan semua orang perlu melihat kenapa, sebab utama dia kenapa nak build personal branding dulu. Ada sebab itu, jumpa sebab itu senang. Dan lepas tu dia proses. So memang kena ada. Sebab sekarang ni ramai orang, contoh kita ada program banyak dekat company ni kan. Dia orang bagus technical, bagi laptop selesai, tak ada masalah. Tapi nak jual diri dia, dia fail. Bila bercakap depan panel, macam tu susah. Jadi tak boleh. So sebab tu personal branding perlu dibina oleh semua orang. Boleh. Sebenarnya personal branding dunia kita. Dunia seseorang tu dia kat mana. Memang sekarang ni 80% memang orang membina personal branding di social media. Because itu lagi senang untuk outreach. Orang senang. Kalau di Facebook ada followers, Instagram ada followers, senang. Betul. Dan memang penekanan sekarang ni personal branding adalah di social media. Sebab sekarang ni ramai orang dah buat bisnes di social media. Mak-mak yang duduk rumah tak kerja kan. So jual lah lampin ke, jual baju ke apa benda semua tu. Betul. Dan sebenarnya social media ni dia adalah satu marketing tools yang bagus. Kita tak perlukan modal. Buka akaun Facebook dah boleh jual barang. Tak ada masalah. Tapi dia tengok keadaan. Kalau memang Instagramnya apa kata tadi tak apa, Facebook bersawang dan sebagainya, dia masih perlu bina personal branding dalam dunia dia. Tak kisah dia jual apa. Dia bawa teksi pun tak ada masalah. Kan kita pun ada dalam Facebook orang bawa teksi. Personal branding bagus. So benda tu sebenarnya boleh buatkan orang dekat dengan kita dan sentiasa ambil servis dan produk kita. So itu yang kita nak. Of course, at the end of the day, dia adalah bisnes, keuntungan diri sendiri. Kalaupun tidak dibayar secara direct, bila orang tahu, oh dia ni bagus untuk buat HR contoh, orang akan cari dia. Company anak kosong akan cari dia dan sebagainya. So ini adalah benda-benda yang memang orang perlu tahu dan orang perlu tengok balik supaya diri dia boleh jadi lebih bagus di masa depan. So ini kita nak progress. Kita panggil dia career growth. Pada saya benda tu adalah salah paling besar. Sebab personal branding sebenarnya represent personality kita, apa yang ada di dalam. Tak ada masalah kita nak pakai jeans dengan baju bandel, tapi make sure lah baju bandel tu kemas. Tak adalah collar sengit lah, kat sana kemari jeans koyak-koyak, tak ada. Dia masih boleh ada pilihan. Kalau dia pakai jeans yang kemas, yang nampak baru. Kalau pun nak pakai jeans yang selekeh pun, kalau boleh tak payahlah. Sebab benda tu memang tidak represent kita. Unless dia cakap dengan saya lah, kalau jumpa saya untuk coaching, kata memang ini adalah baju yang dia suka pakai hari-hari. Dan kita twist lah. So nak ke mana personal branding tu? Mungkin personal branding ni bukan image. Personal branding ni lah cara dia cakap. Personal branding tu cara dia represent diri dia, cara dia bermesra dengan orang. So tak semestinya pakaian. So kena ingat. Sebab sebenarnya kalau kita cakap pasal image ni sebenarnya adalah benda penting dalam personal branding juga. Dan image ni sebenarnya bukan semata-mata pakaian.
So dia masih boleh pakai jeans, dia boleh pakai baju bandar, tak ada masalah. Tapi cara dia bawa diri macam mana? Ada orang yang respect. Dia ni pakai memang tak kemas nampak apa semua tu, tapi cara cakap, bila cakap best. Bila meyakinkan orang boleh, tak ada masalah benda tu. Cuma hipokrit ni jangan buat lah. Ini adalah Be benda, yourself lah. be yourself. Because kalau benda tu bukan dari dalam, orang akan nampak straight away. Manusia ni dia ada satu aura kan yang boleh nampak sense, kita. Ada sense dia, kita boleh tengok. Jadi kalau kita pun berpura-pura daripada tak kelakar kita gelak. Orang nampak benda tu. So nak buat apa? Nak berpura-pura. Tak guna. Salah satu benda yang personal branding yang kita boleh tengok juga, sebab sebenarnya personal branding ni cerminan kita pada orang. Jadi kalau possible untuk kita tengok, kita dah tahu memang aku ni pakai selekeh apa semua. Cuba cari orang yang boleh jadi mentor, yang boleh jadi reflection pada kita. Jadi dengan cara tu kita pun boleh ada satu benda yang kita panggil self awareness. Kesedaran diri tu dalam personal branding adalah benda yang sangat penting. Kalau kita sendiri tak sedar apa kita cakap, apa kita pakai, semua ni nak main belasah je, dan kat situlah kita duduk. Sebab orang akan melayan kita based on apa yang dia nampak. Cuba bayangkan kalau pergi interview, kita suka-suka hati, memang saya jenis pakai jeans, pakai t-shirt, orang nak layan tak? Memanglah tak layan sebab kau pergi interview. You see? So kena pandai juga untuk menyesuaikan diri, bukan hipokrit, menyesuaikan diri. So benda tu adalah benda yang sangat penting. Kalau sekarang ni, of course social media adalah yang paling sesuai. Satu, sebab kita boleh reach orang ramai. Kita memang boleh pergi pada ramai orang berbanding dengan offline. Tapi benda ni depend juga pada kita. Kita sekarang ni situasi dia di mana? Setiap orang, individu berbeza. Ada orang memang dia kerja dengan company besar contoh, dan social media dia pun bagus, memang selalu update dan sebagainya. So ini bagus untuk personal branding. Tapi ada orang, alah aku ni kerani je kan, so duduk dan diam dan sebagainya, masih boleh gunakan social media, tak ada masalah. So kalau situasi dia adalah begitu, kita kena tengok personal branding ni based on situasi dia ada kat mana. Jadi daripada situ kita boleh guide, sebenarnya kalau dia macam ni, dan kita boleh buat macam ni. Dan sebenarnya personal branding ni bukan satu. Dia bukan kita kata kena buat 1, 2, 3 settle personal branding. Tak. Dia sebenarnya adalah proses berterusan. Mungkin 5 tahun lepas personality kita lain. Memang terbukti pun dalam kajian bahawa sebenarnya personality kita bertukar setiap 5 tahun. So ini adalah guidance yang memang general yang biasa orang pakai. Jadi kalau dulu kita mungkin jenis yang tak banyak cakap, jenis yang suka simpan sendiri. Tapi 5 tahun kemudian ni kita mungkin jadi orang yang memang lebih peramah, bercakap. Sebab personality bertukar. Jadi sebenarnya kita boleh tengok sebenarnya kat mana. Kalau sekarang ni secara umum memang personal branding sangat senang di social media. Sebab tu jangan silap. Nanti bila buat post cerita pasal politik, post pasal maki orang, memang orang tak ada nak follow kan. Yang datang pun orang yang suka maki lah. So kalau kita dah senada. So suka macam tu. Kalau suka carry on. So that's your personal branding, nak buat macam mana kan. So dia macam tu. So kita kena tengok keadaan di mana. Okay, saya macam ni lah. Saya lagi percaya kepada tujuan. Kenapa apa tujuan ada di media sosial? Kalau di media sosial ni sekadar berkawan, tak perlu tarik perhatian orang, memang nak jumpa kawan-kawan, nak komen kat kawan-kawan, okey, letaklah gambar bunga ke gambar apa, tak ada masalah. Itu adalah dia punya personal branding. So kita boleh iktiraf itu as personal branding dia. Tapi kalau tujuan dia dalam social media tu nak buat bisnes, nak market diri dia and all that, dan ada peraturan yang kena tukar. Contoh, nak buat iklan, paling bagus guna FB page. Sebab itu memang ada ads atau Instagram ads dan sebagainya. Tapi kalau dia nak menjual secara free marketing, zero cost marketing yang kita kata, account peribadi dia kena strong. So di Facebook sekarang ni trend dia adalah ramai followers, bukan ramai friends. Jadi dia kena tengok. So benda tu. So tujuannya apa? Kalau tujuannya sekadar memang saja nak contact kawan-kawan sekolah lama kan, dan itu personal branding lah. Dan kita tahulah, okey, personal branding ni memang bunga, nak buat macam mana? Gambar kucing. Kalau nak bagi gambar apa, gambar CP-CP. Okey, itu personal branding dia. Mungkin tak nampak jelas pada orang, tapi itu yang dia nak. So itu tujuan dia. Jadi kita tengok. Sebab tu dalam personal branding ni kita tak boleh nak paksa orang. Saya tak boleh nak kata pada Tuan Syaril tiba-tiba kata baju ni tak cantik lah, pakailah baju lain. Tak boleh. Because dia kena sesuai dengan image seorang wartawan. Wartawan yang macam mana pula? Wartawan jenayah. Wartawan hiburan. So dia kena tengok macam tu. Jadi personal branding ni nama dia pun mula-mula personal, peribadi. Dia adalah jenama peribadi kita. So tengok macam mana lah. Tujuannya apa? Kalau di offline, yang paling penting adalah profile.
Tengok dia level mana lah. Kalau contohnya dia level budak baru fresh grad, baru keluar universiti, maka profil tu kita tak panggil profil, kita panggil resume, mana cari kerja. Tapi kalau dia ada pengalaman, ada skill, ada benda yang dia boleh share pada orang, jadi kita suka sarankan untuk buat satu profil, kita panggil dia offline profile. Ini of course printed lah, yang dia boleh bagi kat orang dan sebagainya, hard copy, bagi kat orang untuk tengok profil dia macam mana. Ataupun yang paling simple, business card. Kena buat business card peribadi. Of course, yang ni kena bijak lah. Business card dia tak boleh lah sama macam orang lain. Dia kena tonjolkan sesuatu yang berbeza, supaya orang nampak business card tu boleh jadi pembuka untuk orang berborak dengan dia. Dia tak boleh lah sekadar ada nama, ada apa, tak boleh. Dia kena ada design cantik sikit, yang lain, yang unik, yang orang. This is personal branding. Kalau dia offline, dia berjumpa dengan orang, of course nombor satu kena cari adalah image. Dia kena jadi presentable. Dia tak boleh lah pakai selipar, you know, and all that. So itu benda-benda tu kena jaga. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita present diri kita. Bila kita kenal dengan orang, adakah kita sekadar bersalam? Ada tak benda kita boleh bagi? Manusia ni secara umum memang suka hadiah. Walaupun hadiah tu kad bisnes pun tak apa, kita bagi je lah. Ada sesuatu yang dia boleh pegang. Jadi dalam dunia offline sebenarnya ada benda yang kita perlu bagi pada orang, something yang orang boleh pegang. So kalau katakan business card tu ada, okey, cantik, kembangkan profil kita. Ini dalam konteks orang mencari kerja, yang kita cakap ni orang yang makan gaji. Jadi profil tu memang kena ada content yang ada structure betul-betul, yang tunjuk skill kita kat mana, experience kita kat mana, dan apa yang kita boleh buat. So benda tu, kalau dia bukan makan gaji, maka of course kalau dia buat bisnes, perlu ada presentation pasal diri yang lain lah, business card ke, ataupun contoh cerita-cerita kejayaan dia sebelum ni. Tahun lepas buat jualan 1 juta. Itu adalah satu benda yang boleh menarik perhatian orang kan. So benda-benda ni offline penting. So kita tengok, yang ni kita tak cerita langsung pasal online. Terus offline, macam mana present diri kita kat orang. Macam tu. Nak menjadi different ni pada saya ada 3 benda. Nombor 1 adalah apa yang kita panggil sebagai tujuan tu. Tujuan kita apa sebenarnya? Tujuan kita nak dapat gaji tinggi ke? Tujuan kita nak kerja company besar ke? Tujuan kita apa? Mantapkan tujuan tu tadi, dan kita dah ada jalan, dah boleh nampak. Yang kedua adalah benda yang kita panggil tadi self-awareness. Kesedaran diri kita tu ada tak? Kita sedar tak sebenarnya bila kita bercakap dengan orang, nada kita tinggi ke rendah? Ataupun kita sedar tak bila kita cakap dengan orang, perkataan yang keluar daripada mulut kita ni perkataan yang memang menyenangkan orang ke, ataupun buat orang rasa macam nak lempang je? Kan? Kadang-kadang kita tak sedar. So kesedaran diri ni penting, self-awareness penting. Kita kena tahu bila setiap benda kita buat, even bila kita berjalan ke atau jumpa orang salam, cara kita salam tu betul tak? So ini self-awareness. Ini adalah sebenarnya kesedaran diri. Yang ni perlu dilatih, dipraktis lah untuk setiap sehari-hari, self-awareness ni. Dan of course yang ketiga, benda yang kita panggil sebagai SMART goal, SMART. Ini ringkasan SMART ni, dia specific, measurable, attainable, relevant dengan time bound. 5 syarat ni perlu ada untuk kita set goal kita apa. So goal kita tadi sebenarnya, tujuan tu adalah satu. Tujuan kita okey, nak dapat gaji besar. Gaji berapa besar? Ada orang gaji 3,000 dah besar, ada orang gaji 7,000 tak cukup. So tujuan tadi tu nak gaji besar, tapi gaji besar tu berapa? Ini yang goal tadi tu kena set. Bila set the goal tu, kita dah tahu okey, tahun 2 tahun daripada sekarang nak gaji 7,000. So dekat company mana kita tanya, nak kerja dengan company jenis mana, nak kerja dengan industri mana. So benda-benda ni smart, sebab dia S tu dah spesifik lah. So kena spesifik kat situ. So bila kita buat SMART tu nanti, baru kita nampak sebenarnya goal kita ni boleh capai ke tak boleh capai. Dan kebanyakan orang bila dia buat goal tu, dia tak boleh capai sebab tak ada SMART ni tadi. Smart, dia tak smart. Dia memang goal tu langsung tak smart, sebab tu dia tak boleh capai. Jadi bila kita ada self awareness, kita dah tahu tujuan kita apa, kita buat dengan smart goal ni tadi, dan benda ni perlu ditulis. Ini satu benda yang orang jarang buat. Kalau fikir pasal something mesti fikir kat kepala, tapi tak tulis. Manusia ni secara natural, bila menulis baru dia ingat. Ini secara natural. So memang kena tulis smart goal kita tu betul-betul. Apa yang kita nak capai sebenarnya dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang. Sebab tu yang nombor 4 tu relevan. Relevan tak? Okey, sekarang ni kerja eksekutif, lah 2 tahun ni nak jadi CEO. Tak relevan, tak ada pengalaman. So mana boleh relevan? Sebab tu SMART tu penting. Jadi bila ada smart goal ni, insya-Allah memang goal boleh tercapai. Dan dekat situ sebenarnya proses yang semua tiga-tiga ni akan membentuk personal branding kita. Kalau itu you rasa dah mencapai tujuan hidup you, terpulang. Sebab manusia ni dia happy dekat different level, kebahagiaan dia different level. Tapi jangan perasan, aku dah tahu dah orang ambil gambar ni memang bagus. Mana tahu?
siapa yang cakap, berapa ramai yang puji, kan? Yang senyap ni berapa ramai, lagi ramai ni. Jadi jangan perasan sangat benda tu. Kadang-kadang orang rasa diri dia bagus, tapi sebenarnya yang bagus tu dia sendiri cakap diri dia, orang lain tak cakap pun. Kan? Sebab pengiktirafan memang selalunya datang daripada orang. Orang kena puji ataupun orang kena bagi tahu, memang tulisan ni bagus, suka. At least paling tidak bos dia lah. So kalau dia menulis something, bos dia puji, itu dah cukup lah. So maknanya memang betul dia bagus. Sebab tu dia jangan perasan sangat. So sebenarnya personal branding tu sebenarnya adalah itu juga. Hasil kerja kita juga menunjukkan adalah kita punya personal branding. Jadi macam mana nak tahu hasil kerja kita bagus? Kena check lah. Tanyalah orang-orang yang memang, kalau boleh jangan tanya kawan-kawan. Kawan-kawan ni memang selalu akan puji. Tanya orang luar lah. Kan? So dapatkan feedback dan sebagainya, dan benda ni boleh jadi dalam masa mungkin setiap 6 bulan ke, dia kena ada planning yang macam tu. Baru kita tahu kita bagus kat mana dan kita tak bagus tu kat mana, dan kita boleh apply. Personal branding ni sebenarnya 70% adalah image. Ini memang satu bahagian yang paling besar, sebab image adalah orang yang nampak, apa yang orang nampak dengan kita secara fizikal. Tapi image ni kalau kita tengok definition dia, image ni sebenarnya keseluruhan. Cara bercakap, nada suara, apa kita pakai, cara berjalan, cara duduk, semua. Kan? Jadi personal branding ni sebenarnya 70% adalah image. So bila image macam tu, macam mana kita kena fikir untuk tunjukkan image yang positif. Nah, bila saya kata image positif, dia bukan maknanya kena pakai suit, kena pakai tie. Tak. Dia boleh pakai jeans, boleh pakai t-shirt. Jadi kekemasan perlu ada. Sebab tu ada beza antara kacak dengan tampan. Kena tengok. Tampan. Tampan ni rupanya itu adalah rupa yang cantik, yang manis dipandang, yang handsome kalau lelaki, yang jelita untuk perempuan. Tapi kacak adalah cara kita memakai pakaian yang betul dan sesuai dengan kita. So kalau kita tengok pemakaian yang sesuai dan benda tu orang boleh terima dengan senang, orang boleh terima diri kita, itu kacak. Cukup. So dari segi image sebenarnya kekacakan itu adalah benda yang memang perlu untuk orang boleh terima kita secara positif. Sedangkan tampan ni adalah rupa. Kalau dia memang cantik, ni lofa, tak memang cantik, dia pakai apa pun cantik. Kan? Jadi kalau kita rasa kita ni orang biasa-biasa, jadi image tu kalau boleh kacak. Pakai pakaian yang sesuai dengan kita, pakai sesuatu yang kita rasa warna tu sesuai dengan kita. Jelita dan rupawan. Jelita. Banyak jelita. Belum tentu rupawan. Betul. So dia macam tu. Jadi sebenarnya kita tengok image kita ni adalah nombor 1 apa yang kita pakai. Nombor 2 baru kita tengok benda yang kita bahasakan sebagai bahasa badan. Body language. Body language termasuklah cara kita cakap, cara kita nada kita tinggi ke rendah, dan sebagainya, dan macam mana kita gerakkan tangan dan sebagainya. So satu tips yang selalu saya bagi pada peserta-peserta program, bila bercakap, tangan jangan lebih dari dagu. Sebab biasanya kalau tangan yang lebih dari dagu ni orang tu menipu. Biasanya body language. Saya tak nak quote lah siapa-siapa. Tapi pandai-pandai lah. So bila kita bercakap dalam interview, dia punya nak convince orang. Sampai benda yang dia cakap tu kadang-kadang bukannya betul pun. Hard sell. Jadi kalau dalam interview contohnya, pastikan tangan tu memang terkawal. So kalau dalam interview pun cakap macam ni, payah lah. Satu benda yang biasanya orang dia tertinggal, bila dia beli pakaian, dia tak beli pakaian ikut saiz badan. Dia tengok XL, M macam tu. Tapi sebenarnya pakaian kita ni sebenarnya ada bentuk badan. Kita memang badan kita ni ada bentuk. Jadi sebenarnya untuk mengimbangi kekurangan kita ni, nombor 1, beli pakaian ikut bentuk badan. Kita panggil dia fitting. So sebab tu sebenarnya kalau lelaki yang besar, contoh saya memang akan cari baju yang ditempah. Saya tak beli, sebab saya tahu kalau beli di kedai memang saiz standard. Memang kalau saya pakai sama ada menggelebih ataupun terlalu ketat. Jadi kita tempah. So ini cabaran untuk orang yang berbadan besar. Memang kena tempah baju, terutamanya baju-baju yang kita nak pakai untuk majlis-majlis yang penting. So kalau boleh tempah, sebab bila kita tempah, tailor tu akan ukur kita punya bentuk badan. Dia akan ikut. Tapi untuk orang yang terlalu kurus, dan bolehlah beli baju kat luar tu, tak ada masalah, saiz semua tak ada masalah. Tapi pastikan baju tu sesuai ikut badan dia juga. Tak oversize, tak terlalu skinny, Kadang-kadang sekarang ni semua orang pakai selalu ikut Korea, skinny jean dan sebagainya kan. Kalau betul-betul kurus, namanya pun skinny jean. So skinny tu terlalu kurus. Kalau terlalu kurus silakan. Tapi kalau tak berapa nak kurus, jangan cek pasal. Kan? So dia macam tu. Cari pakaian ni berdasarkan bentuk badan. Kena tahu bentuk badan kita macam mana. So kalau jumpa perunding image mana-mana, boleh tanya macam mana nak test bentuk badan. Dia ada test dia sendiri. Yang kedua adalah warna.
Okay, kalau katakan kulit kita gelap, boleh pakai pakaian yang warna gelap, tak ada isu. Tapi janganlah pakai baju yang lebih kepada terlalu cerah. Macam kulit gelap pakai baju kuning matahari tu, memanglah tak sesuai. Sebab orang nampak baju, orang tak nampak kita. Dalam image yang penting adalah orang nampak kita, bukan nampak apa yang kita pakai. Kalau kulit dia putih, okey, dia bebas sikit, dia bolehlah pakai pakaian yang mungkin sedikit cerah dan sebagainya. Tapi nak selamat sebenarnya, cari warna-warna yang memang agak gelap, biru gelap, hitam. Tapi sebenarnya orang yang berbadan besar masih boleh pakai putih. Macam saya pakai putih tak ada masalah, tapi dengan syarat baju tu tempah. So dia akan ikut bentuk badan. Pada saya percentage masih kecil. Masih terlalu sedikit orang yang memang meletakkan personal branding sebagai tujuan dia. So benda ni sebenarnya perlu dididik lah. Kita perlu ada didikan untuk masyarakat supaya dia boleh jadi satu lebih confident. Bila orang datang kat kita dan puji, cantik lah baju tu, macam tu saja pun dah buatkan kita confident kan. Apalagi bila orang kata, oh dia ni memang personality bagus, boleh ambil dia kerja, tak ada masalah, dia boleh perform dan sebagainya. So recommendation yang macam ni memang kita cari. Sebab tu sebenarnya untuk personal branding ni di Malaysia, dia punya peratusan masih rendah. Masih ramai orang yang memang bukan tak faham lah, itu yang masih ramai orang yang tak explore. Sebab dalam training yang biasa kita buat, dalam coaching yang biasa saya buat, kita baru intro, orang dah macam tu rupanya, belum masuk konten lagi, baru intro kan. So dia macam tu. So sebenarnya benda ni sangat penting, dan yang penting adalah kesedaran tu lah, kesedaran diri kita sebenarnya, kita ni sebenarnya tujuan dia untuk apa. So itu yang paling penting. Ramai orang dia bila dah dengar, dah pergi coaching, dah buat training, nak, tapi tujuan tak ada, tak tahu tujuan. Nak gaji besar ke, nak kerja company lagi besar ke, nak dapat tanggungjawab lagi besar ke, tak ada. Dia just kata, nak orang pandang dia bagus. Bagus ni perkataan yang subjektif kan. Bagus pada saya lain dengan bagus pada orang lain. Jadi sebenarnya apa? So I think masyarakat Malaysia ni memang perlu lebih dididik dengan personal branding supaya kita boleh rasa, satu, lebih confident, dua, memang capai keputusan ataupun hasil yang lebih besar. Ini sebenarnya boleh bawa kita jauh. Terpulang pada masing-masing lah, biar tak answer tapi kaya ke apa semua. Tapi macam mana pun manusia ni, kaya macam mana pun, berapa lama sangat nak tumpang kekayaan orang kan. So biarlah benda tu datang daripada personality kita yang betul, yang positif, dan yang paling penting sebenarnya boleh memanfaatkan orang. Kalau dia tak handsome dan dia kaya, dia selalu bersedekah, alhamdulillah. Sebab macam mana pun kita nak cari redha Allah. Macam mana pun redha Allah tu yang penting. Jadi kalaupun dia miskin tapi personality-nya bagus, cara dia cakap bagus, cara dia tahu apa yang dia cakap dan sebagainya, pada saya itu dah cukup. Macam mana personal branding nak boleh bantu orang lain? Personal branding boleh bantu orang lain dengan banyak cara. Nombor satu, kita tengok personality dia tu apa. Kita memang ada banyak test, psychometric test dan sebagainya. Kita boleh test, kita nak tengok, okey, sekarang ni situasi personality tu kat mana. So daripada situ kita boleh bagi tahu, sekarang ni you ada kat sini, you ada dekat A, macam nak pergi B. So kita ada cara lah, kita akan tunjuk macam tu. Tapi yang penting sebenarnya personal branding ni dia tak boleh berhenti. Dia adalah satu proses yang panjang. Hari ni kita cakap, 2 tahun lagi keadaan dia berubah. Jadi dalam masa lepas 2 tahun tu kita kena buat sekali lagi coaching tu dengan dia, kena tengok balik situasi dia macam mana. Sebab benda tu akan bertukar. Personality natural manusia memang sentiasa akan bertukar. Jadi kita akan tengok. So macam mana nak bantu tu depends pada personality orang tu dan keadaan dia. Yang penting macam saya cakap, kena tahu tujuan. Tujuan buat personal branding sebab apa? Dapat tahu yang tu dan kita boleh pergi kat situ. Kalau besok 2-3 tahun dia akan tukar tujuan pula, dia kena buat balik semula. So macam mana pun dia adalah proses. Secara peribadi, dari segi kerjaya, saya sebenarnya mengetuai satu brand yang kita namakan sebagai Talents. So Talents ni bakat lah. So kita dah jumpa banyak bakat, especially Gen Y yang muda-muda ni. Kita tahu mungkin dari segi technical dia bagus, mungkin dari segi skill dia bagus. Tapi satu benda yang sangat kurang pada diorang ni adalah apa yang kita panggil sebagai self mastery. Dia tidak boleh menguasai diri dia. Dia tak tahu dia ni kekuatan dekat mana, pengalaman dekat mana, dia tak tahu. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya adalah benda-benda yang orang muda sekarang ni kena tengok untuk make sure masa depan dia tu memang cemerlang. Sebab ramai orang sekarang ni dia meneka-neka, kerja company besar cukup lah. Lepas tu tapi tak ada. Lepas tu 2-3 tahun kontrak habis, hilang. So pada saya benda ni, pesanan terakhir saya adalah self mastery. Cuba kuasai diri kita dengan cara yang paling bagus dan cara paling berkesan supaya kita tahu apa yang kita nak dan kita boleh bagi tahu orang, aku nak yang ini.
tapi skill aku banyak ni, pengalaman aku banyak ni. Macam mana nak gabungkan dua benda ni supaya kita boleh jadi lebih bagus. So itu adalah pesanan terakhir saya lah, self mastery.